Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haren Teji Metusen. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri perjumpaan secara berasingan bersama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Bakal Presiden Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama tetamu-tetamu luar negara yang lain kemudian berjalan beriringan menuju sesi plenari Majlis Permusyawaratan Rakyat bagi acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Baginda berkenan menyaksikan majlis mengangkat sumpah Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, diikuti majlis mengangkat sumpah Tuan Yang Terutama Gibran Rekabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Majlis diteruskan dengan penandatanganan minit-minit perasmian dan ucapan perasmian daripada Presiden Republik Indonesia ke-8. Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sri Haji Anwar Ibrahim Lu Tselwi. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan. Cita-cita besar dari Presiden kami yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Pada penghujung acara, Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersalam-salaman dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan tetamu-tetamu luar negara yang lain.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat menghadiri perjumpaan bersama Jeneral TNI Purnawirawan H. Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia semasa tempoh pentadbiran Tuanan Terutama Presiden Suharto pada tahun 1993 hingga 1998. Selepas perjumpaan tersebut, Baginda berkenan mengadakan perjumpaan bersama Jeneral TNI Purnawirawan Dr. H. Wiranto, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia semasa tempoh pentadbiran Tuan Yang Terutama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2024-2025 antara pasukan DPMMFC dan Aksi Bersatu. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Anak anda Duli Yang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan Aksi Bersatu 6-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerodompang. Inovasi akan terus menjadi teras utama dalam hala tuju Pelan Strategik Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Time. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Time berucap demikian pada Majlis Makan Malam Tahunan sempena ulang tahun ke-33 Penubuhan Perbadanan Time. Menurut Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dengan pelancaran produk dan perkhidmatan yang baharu serta penambahbaikan produk yang sedia ada, perbadanan berkenaan akan dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan lebih baik melalui budaya kerja dan perkhidmatan yang tulus, beraccountability serta berhemah. Perbadanan Time perlu juga bertekad untuk terus menyumbang kepada pencapaian wawasan Brunei 2035 dan rancangan induk ekonomi digital negara melalui inovasi kewangan dan transformasi digital yang berterusan. Di samping itu, Perbadanan Time perlu juga terus mempertingkatkan kemampanan dengan mengintegrasikan amalan ESG, Environmental, Social dan Governance. Ini termasuklah usaha-usaha atau projek yang diungkayahkan seperti inisiatif hijau, penanaman pokok dan program tanggungjawab sosial yang lain. Juga hadir Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Madaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Haluan Agama selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Festival Kebudayaan Jepun dianjurkan sebagai komitmen memupuk pemahaman budaya Jepun dalam kalangan penduduk di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sempena 10 tahun, Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis Madang dirasmikan. Semalam, Jawatan Kuasa Tamir Masjid berkenaan mengadakan ceramah perdana tadabbur Al-Quran. Antara yang hadir, Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Madin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Ceramah bertajuk Membina Kepribadian seperti Nabi Yusuf AS
memfokuskan perbincangan tadabbur surah Yusuf antara lain menyentuh pembinaan jati diri atau akidah Nabi Yusuf dan kepribadiannya dalam cabaran hidupnya serta dalam berdakwah. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam menganjurkan Festival Kebudayaan Jepun 2024. Majlis perasmiannya berlangsung semalam di salah sebuah pusat membeli belah di Brakas. Tuanan Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun dalam ucapan perasmiannya antara lain menyatakan penganjuran Festival Kebudayaan Jepun mencerminkan komitmen untuk memupuk pemahaman dan penghayatan budaya Jepun dalam kalangan penduduk di negara ini. Festival dianjurkan dengan kerjasama Pusat Beli Belah Times Square, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, Kementerian Pendidikan dan pelbagai persatuan di negara ini. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Serasa, Mukim Serasa dan Ketua Kampung Tanah Jambu dan Kampung Salar Mukim Mentiri berlangsung pagi tadi. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Serasa diadakan di Sekolah Rendah Serasa. Hadir Awang Haji Muhammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi bersama. 2 orang calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Serasa. Calon pertama Awang Abdul Rahman bin Haji Osman berumur 32 tahun dan calon kedua Awang Amizul Ruhaifi bin Haji Majin 42 tahun. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Tanah Jambu dan Kampung Salar Mukim Mentiri pula diadakan di Dewan Mufakat Peladang Kampung Tanah Jambu. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung tersebut, Awang Muhammad Syamsul Nizam bin Awang Haji Abdul Latif berumur 37 tahun. Lebih 100 belia masjid di seluruh negara ikut serta dalam program serasihan belia-belia masjid negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan. Program anjuran belia masjid senegara dengan kerjasama Bahagian Awal Belia, Jabatan Awal Masjid, Kementerian Awal Agama diadakan petang tadi di Jamiah Asri Hasnal Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program seumpamanya merupakan wadah bagi belia-belia masjid untuk saling bertukar pendapat dan bermuzakarah demi mencapai gerak kerja kebeliaan dengan lebih produktif sekaligus sebagai langkah awal untuk membina hubungan antara belia masjid untuk lebih banyak bekerjasama pada masa akan datang. Bersempena sambutan Hari Guru ke-34, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamia, Bahagian Kemajuan Syiar Islam dan Masjid Omar Ali Saifuddin awal pagi tadi mengukayahkan program Masjidku Makmur Negara Berkan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara pengisian program termasuk tazkirah bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Syahirul Syafiq bin Rashid, Penolong Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamia. Program antara lain bagi memakmurkan masjid secara berterusan dengan mendirikan sembahyang fardu berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid. Projek hiasan dalaman Masjid Suri-Seri Pegawan Raja Pengenanak Damit Kampung Manggis Madang dihasrat untuk mewujudkan persekitaran yang lebih menarik dan meningkatkan semangat rohani bagi jemaah dan pengunjung masjid. Selain dari menambah kecantikan dan keindahan dalaman masjid dengan hiasan dekorasi tulisan had ayat-ayat Al-Quran, ia juga boleh meningkatkan penghayatan para jemaah terhadap ayat-ayat Al-Quran, bertasbih dan berzikir dengan Asmaul Husna. Projek hiasan dalaman masjid berkenaan telah siap pada 10 Oktober yang lalu dengan harga lebih RM220,000.
dan dilaksanakan sempena sambutan ulang tahun ke-10 pembukaan masjid berkenaan. Kesemua motif hiasan dalaman diukir rapi bagi melahirkan reka bentuk yang menjadi penghias ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna dan kalimah zikir yang unik dan khusus. Dalam penulisan Asmaul Husna pula, jawatan kuasa hiasan dalaman memanfaatkan kebolehan penulis khat tempatan dari Pusat Kaligrafi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, sementara penasihat jawatan kuasa takmir dan para tenaga akademik pusat-pusat pengajian tinggi tempatan memberi panduan, nasihat dan kerjasama dalam pemilihan ayat-ayat Al-Quran. Semua penulisan khat diteliti dan mendapat pengesahan dan diluluskan oleh Pusat Dakwah Islamiah sebelum proses pembuatan dilaksanakan oleh Yayasan Restu Malaysia. Kalau boleh, ayat-ayat dalam masjid ni ada sebanyak 31 ayat ni digunakan. Kami kan tadabbur ya, satu persatu sampai 31 ni. Ditadbur ni supaya orang lebih memahami bah. Kata ni kerana misalnya pengertian kaya, tapi dalam bah, luaran dia. Why not tadabbur dia? Kegiatan Jambori di Udara Jota ke-67 dan Jambori di Internet Joti ke-28 bagi peringkat negara Brunei Darussalam menutup tiranya hari ini. Majlis penutupan berlangsung di Pusat Latihan dan Kegiatan Pengakam Bribi. Majlis penutupan disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakam. Acara Jota Joti menghimpunkan peserta dari pelbagai cawangan pengakam di seluruh negara dan menghubungkan dengan rakan pengakam luar negara melalui komunikasi radio dan platform dalam talian. Kesedaran orang ramai terhadap kepentingan mempelajari teknik menyelamat yang betul perlu ditingkatkan dalam menangani situasi kecemasan semasa berada di kawasan perairan atau kolam renang. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan melalui Pusat Belia Bandar Seri Begawan menganjurkan kursus asas penyelamat kelemasan selama 3 hari bagi para belia di negara ini. 12 peserta diberi pendedahan tata cara menyelamat dan cara betul penggunaan peralatan untuk menyelamat mangsa. Peserta juga berpeluang mempelajari panduan asas bantuan kecemasan CPR dalam membantu menyelamatkan nyawa sementara menunggu ketibaan bantuan profesional. Mungkin setelah menamatkan, mana tahu diorang terjumpa mangsa di darat atau di air. Nah, di situlah mengeluarkan ilmu mereka. Untuk menyelamatkan mereka itu, pihak jabatan memberi diorang ilmu untuk kecemasan, kelemasan di air. Ya. Dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta melahirkan pelapis-pelapis baharu dalam pengurusan dan penyempurnaan jenazah, Ahli Jawatan Kuasa Tamir Masjid Az-Zakirin Meragang pagi tadi mengukayahkan bengkel penyempurnaan jenazah. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. 34 orang menyertai bengkel tersebut. Selain mendapat ilmu pengetahuan, bengkel dapat menanamkan rasa tanggungjawab dan keyakinan kepada para peserta dalam pengurusan dan penyempurnaan jenazah. Bengkel disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Burhanuddin bin Haji Damin, Imam Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Pelapis. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan taklimat bimbingan umrah kepada lebih 200 bakal jemaah umrah yang akan mengerjakan ibadat umrah pada tahun ini. Taklimat seumpamanya merupakan sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ibadat umrah. Antara pengisian taklimat, penerangan mengenai cara pengurusan dan perjalanan sepanjang mengerjakan ibadat umrah dengan lebih baik dan teratur. Kumpulan pertama akan bertolak pada 24 Oktober ini. Memelihara kesihatan mental penting kerana ia merupakan salah satu amanah dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan mental yang baik membantu manusia dalam menyempurnakan ibadah.
Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam tazkirah semasa program Malam Munajan khas untuk wanita kali ke-18 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Nur Syahmun binti Haji Matasan, psikologis klinikal, Ketua Strategi Kesihatan Mental, Pusat Promosi Kesihatan. Program sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia itu turut diimarahkan oleh guru-guru agama kawasan Brunei 1, Jabatan Pengajian Islam Jemaah Muslimah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Masjid Kampung Selam Bigar dan beberapa buah masjid di negara ini. Jabatan Kerja Raya telah pun menerima aduan mengenai gangguan bekalan air di kawasan Perancangan Perumahan Negara Kampung Meragang, sebahagian Kampung Kapuk kanan dan kiri serta kawasan sekitarnya pada masa ini. JKR sedang melaksanakan kerja-kerja penyiasatan bagi mengenal pasti punca gangguan tersebut dan telah pun mengambil tindakan bersesuaian bagi membantu sebahagian kawasan yang terjejas. Pengemaskinian akan diberikan sebaik sahaja pihak jabatan menerima maklumat lebih lanjut mengenainya. Orang ramai boleh mendapatkan bekalan air melalui tangki-tangki biru yang disediakan di kawasan-kawasan yang disenaraikan. Status terkini setakat petang tadi, punca gangguan bekalan air telah pun dikenal pasti dan pihak JKR mendapati beberapa paip bocor utama peringkat 7 fasa 2 kilometer 113.7 Lebuh Raya Muara Tutung. JKR sedang melaksanakan kerja-kerja pembaikan pada masa ini. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Agama pagi tadi mengadakan acara walkathon sempena sambutan Hari Guru ke-34. Acara berlangsung di Taman Jurusan Muda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pelepasan peserta walkathon sejauh 3 km disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Datuk Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara walkathon dianjurkan Jabatan Pendidikan Kurikulum. Di samping walkathon juga diadakan sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Acara dikendalikan oleh Jabatan Sekolah-Sekolah.